Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, untuk hari ini kita masuk tajuk yang seterusnya adalah penyelesaian masalah secara inventif 1.2, analisis fungsi. Okay, analisis fungsi bertujuan untuk membantu kenal pasti sistem yang terdapat pada setiap produk. Setiap produk ialah sebuah sistem yang mempunyai satu atau lebih komponen dan berkait antara satu dengan yang lain. Produk tersebut berfungsi dengan sempurna apabila setiap bahagian saling mempengaruhi dengan baik dan menyokong antara satu dengan yang lain. Tujuan analisis fungsi, mengenal pasti sistem yang ada pada sesebuah produk subjek. Maksud sistem, komponen yang berkait di antara satu sama lain dan saling mempengaruhi dalam pembinaan produk subjek dan berfungsi dengan baik. Maksud komponen, pecahan-pecahan kecil bagi sesuatu produk subjek. Maksud supersistem, sesuatu yang tidak direka bentuk tetapi telah wujud secara semula jadi, merupakan faktor persekitaran yang memberikan kesan terhadap produk. Seterusnya, membuat hubungan kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Produk subjek, fungsi tindakan kepada objek. Objek adalah yang menerima kesan dan produk ataupun subjek adalah sistem yang menjalankan fungsi. Contoh hubungan kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Contohnya yang adalah produk kita adalah tukul. Tukul fungsi dia adalah untuk mengetuk. Jadi tukul tadi digunakan untuk mengetuk paku. Okey, jadi di sini kita boleh simpulkan produk adalah tukul, fungsi adalah mengetuk, objek adalah paku. Contoh yang lain kita boleh lihat adalah dapur. Dapur memasak ni. Okey, dapur kayu ni. Fungsi dia adalah untuk memegang. Ini adalah periuk. Okey, dan seterusnya adalah kereta. Kereta fungsi dia adalah untuk mengangkut. Mengangkut siapa? Mengangkut penumpang ataupun manusia, objek sini. Dan yang terakhir adalah klip kertas berfungsi untuk memegang memegang kertas. Seterusnya adalah melukis sistem fungsi. Di sini kalau kita tengok gambar ini, produk dia adalah kerusi. Kerusi memegang memegang manusia. Jadi di sini kita keluarkan komponen sebuah kerusi dan fungsinya. Produk dia adalah tempat duduk, fungsi dia adalah memegang dan objek dia adalah manusia. Tempat duduk, kaki kerusi memegang tempat duduk. Tempat duduk dan dipegang oleh kaki kerusi. Dan skru, di kerusi ini dia ada menggunakan skru. Skru memegang kaki kerusi dan tempat duduk. Dan kerusi ini berada di atas lantai. Lantai memegang kaki kerusi. Dia bermula daripada bawah ni. Kalau kita tengok kaki kerusi berada di atas lantai. Jadi lantai memegang kaki kerusi. Kaki kerusi, yang kedua ni kaki kerusi ataupun tempat duduk memegang skru. Skru memegang kaki kerusi dan tempat duduk. Dipegang oleh skru. Jadi di sini untuk kita kunci kaki kerusi dan tempat duduk ni kita gunakan skru. Kalau kita tengok sini lagi yang kedua ni, tempat duduk dipegang oleh kaki kerusi. Kaki kerusi tadi dia memegang tempat duduk. Dan tempat duduk ni dia memegang manusia. Ini adalah analisis sistem fungsi. Sebenarnya kita tengok rajah interaksi fungsi bagi produk kerusi. Komponen kita adalah kerusi. Jadi tempat duduk, kaki kerusi dan skru. Komponen yang ada pada kerusi ini adalah tempat duduk, kaki kerusi dan skru. Jadi objek kita adalah manusia. Dan supersistem yang ada adalah kelembapan. Supersistem ini adalah semula jadi kelembapan daripada hujan, daripada air ataupun lembapan di sekitar ini. Itu adalah supersistem.
dan cahaya. Okey, cahaya. Okey, dan juga support system kita adalah lantai dan juga debu. Okey, ini adalah lukisan model fungsi. Okey, dalam analisis tadi kita akan membuat lukisan model fungsi. Okey, bermula daripada lantai. Lantai memegang kaki kerusi. Kaki kerusi dia memegang tempat duduk dan tempat duduk memegang manusia. Okey, dan kita letakkan skru memegang kaki kerusi dan tempat duduk. Okey. Membina model fungsi dengan menggunakan garisan interaksi. Okey, dalam analis melukis ni tadi, okey, dan kita melukis ni lukisan model fungsi tadi, dia menggunakan garisan interaksi. Okey, di sini kita akan kenallah garisan interaksi yang sebelum tu kita tengok fungsi dia menunjukkan produk yang mengalami masalah. Digunakan untuk mengenal pasti punca masalah. Okey, ini adalah dia punya garisan interaksi yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu masalah. Yang pertama adalah simbol anak panah ni. Okey, maksud dia adalah berguna, normal. Yang kedua adalah garisan anak panah yang putus-putus. Maksud dia berguna tapi tidak mencukupi. Yang ketiga ni adalah anak panah ni, garisan dia tebal daripada yang berguna tadi. Dia tebal lah. Jadi dia berguna tapi berlebihan. Okay, yang keempat adalah garisan anak panah beralun. Okay, bermasalah ataupun kita panggil harmful lah. Okay, contohnya dekat sini. Okay, model fungsi bagi sebuah kerusi yang bermasalah. Lantai memegang kaki kerusi. Okay, kalau kita perhati dekat sini, anak panah beralun ni apa maksud dia? Adalah bermasalah. Okay, kaki kerusi dia memegang tempat duduk. Maksud dia garisan putus-putus ni maksudnya dia memegang tapi tidak cukup kuat. Dan tempat duduk berguna kepada manusia memegang ni, anak panah ni. Okay, boleh nampak perbezaan dia. Yang ni bermasalah, lantai ni bermasalah, dia nak pegang kaki kerusi, mungkin tidak cukup kuat kaki kerusi ni. Dan skru memegang kaki kerusi dan tempat duduk. Jadi anak panah putus-putus maksudnya tak cukup kuat, tak cukup kukuh. Okey, masalah fungsi dan punca masalah. Okey, masalah dia adalah kerusi bergoyang dan tidak stabil. Okey, kita boleh tengok sini. Yang pertama lantai. Okay, lantai ni dia memegang kaki kerusi. Kerusi memegang tempat duduk dan memegang manusia. Dan kita adalah skru. Okay, jadi kita highlight dekat sini adalah skru. Analisis berantai punca dan kesan. Memahami dan mengesahkan rantaian punca dan kesan bagi satu masalah. Soalan akan ditanya beberapa kali sehingga punca masalah dikesan. Soalan terhenti apabila jawapan diperoleh. Okay, jenis dan contoh halangan. Jenis halangan adalah semula jadi. Contohnya adalah panas, hujan, kelembapan. Sains dan fizik, momentum, graviti. Sifat asas objek, kebolehan manusia. Okay, ini adalah contoh analisis kesan dan akibat kerusi tidak stabil. Mengapa? Okay, tempat duduk tidak stabil. Kaki kerusi tidak stabil. Okay, mengapa dia tidak stabil? Skru tempat duduk longgar. Okay, kaki kerusi tidak stabil. Mengapa? Skru kaki kerusi longgar. Okay, jadi dia masalah yang sama. Dan mengapa skru tadi longgar? Okay, jadi di sini dia simpulkan adalah skru berkarat. Mengapa skru berkarat? Disebabkan oleh kelembapan. Okay, kelembapan tadi adalah super. Yang ni tadi, kelembapan. Contoh dan halangan tadi, kelembapan. Okay. Jadi sampai di sini untuk hari ini. Terima kasih.